Apa khabar semua? Anda tahu tak kereta kita ni sebenarnya tak kira apa brand pun dibuat menggunakan kaedah yang hampir sama. Ini saya cakap tentang kereta biasalah. Kalau kereta hypercar yang buat guna carbon fiber dengan monocoque design tu dah guna kaedah lain. Harga dia pun different level. Ini kita bercakap tentang kereta harian yang biasa kita guna ni. Tak kira anda guna Proton ke, Pro 2 ke, Honda ke, even BMW dengan Mercedes, kaedah pembuatan kereta ni hampir serupa. Tapi sekarang ni ada mesin baru yang dicipta untuk buat kereta memang akan jadi sangat mudah dan kereta pun akan jadi lagi sedap nak drive. Dan mesin ni dipanggil Gigapress. Jom kita tengok apa dia Gigapress ni sebenarnya. Okey, sebelum kita cakap pasal Gigapress ni, kita nak tengok dulu macam mana kaedah kereta sekarang dibuat dan apa kelemahan dia. Anda yang drive pun sebenarnya boleh rasa kelemahan-kelemahan ni. Tapi sebab kita dah terbiasa, kita pun buat tak tahu sajalah. Kita terima je kelemahan dia. Baik, mula-mula sekali bahan mentah akan sampai ke kilang kereta dalam bentuk aluminium rolls. Jadi aluminium sheet tu akan dipotong, lepas tu dia akan masuk dalam stamping machine. Kalau bentuk panel tu complicated, akan ada beberapa stamping machine yang diorang guna. Setiap satu tu ada acuan masing-masing dan bila dah selesai stamping, part tu diorang akan lekatkan dengan part-part lain sampailah jadi sebuah kereta. Nak gamkan part ni mungkin diorang guna rivet ataupun welding ataupun guna automotive glue. Dan kebiasaannya kerja-kerja buat rangka kereta ni robot lah yang akan buat. Sebab robot memang suka kerja yang berulang-ulang ni. Jadi bila kita guna banyak part, lepas tu kita tampal-tampal part ni untuk membuat sebuah kereta, tempat kita cantumkan part ni sebenarnya menjadi macam satu weak point lah dalam assembly kereta tu. Maknanya kalau kata kena stres yang melampau, macam crash lah contohnya, part dekat sambungan ni yang akan patah dulu. Ini kalau dalam keadaan ekstrim macam aksiden tu lah. Tapi masalah yang lagi ketara, kalau guna kaedah sambung-sambung macam ni adalah bodi kereta ni jadi tak rigid. Kalau kita lalu kawasan yang tak rata je, memang boleh dengar besi-besi dalam kereta kita ni flex. Untuk manufacturer yang concern pasal masalah flex ni, kereta yang mahal-mahal sikit, memang diorang akan letak reinforced structure untuk bagi chassis tu lagi rigid. Tapi masalahnya benda ni menambahkan berat kereta tu. Ini jugalah salah satu sebab kenapa kereta tak ada bumbung lebih mahal dari kereta biasa. Padahal dia tak ada bumbung. Sebabnya bila bumbung tu tak ada, struktur kereta tu jadi lagi lemah. Jadi diorang kena reinforce lagi chassis dengan material yang lagi kuat dan lagi banyak. Kalau tak, boleh patah dua kereta yang tak ada bumbung ni. Dan disebabkan masalah dalam teknologi manufacturing ni lah, satu company yang bernama Idra. Company ni dari Itali. Dia develop satu mesin yang diberi nama Gigapress. Gigapress ni secara ringkas ni adalah die casting machine, tapi dia boleh digunakan untuk die cast struktur yang besar gajah. Anda pernah dengar kan model-model kereta ke, model-model lori ke yang dibuat dari die cast? Apa yang diorang nak buat sekarang adalah nak gunakan kaedah buat kereta mainan tu untuk buat kereta yang betul. Die cast ni sebenarnya satu kaedah yang bukanlah kaedah baru dalam manufacturing ni. Die cast ni maknanya kita sumbat besi ataupun aluminium cair dalam satu acuan dan biar dia sejuk. Lepas tu kita tanggalkan acuan tu, maka dapatlah objek yang dibuat dari aluminium tu. Die cast ni dia berbeza dari cast iron. Kalau cast iron ni kita tuang besi panas tu dalam acuan, lepas tu tanggalkan acuan tu dan mesin balik objek tu bagi jadi objek yang betul. Sebabnya objek yang terhasil tu dia tak berapa tepat tau ukuran dia. Acuan tu pun dibuat dari pasir, jadi boleh guna sekali saja. Tapi kalau die casting ni memang material acuan tu sangat tepat dan boleh guna banyak kali. Maknanya untuk pastikan aluminium atau besi cair ni masuk betul-betul ngam dengan mold tu, tekanan yang sangat kuat diperlukan. Sebab itulah die casting machine yang ada sekarang ni, saiz objek yang dihasilkan tu kecil-kecil je. Sebab tekanan yang available tak cukup banyak untuk buat objek yang bersaiz besar. Jadi matlamat Gigapress ni adalah untuk provide tekanan yang sangat tinggi supaya sebiji chassis kereta tu dapat dihasilkan sekaligus menggunakan molten aluminium ni. Maknanya sekali press keluar sebiji kereta, sekali press keluar sebiji kereta. Lagi cepat
dapatlah kereta tu siap. Tak perlu lagi nak pasang-pasang, nak tempek-tempek part dia, lepas tu nak kena welding lagi dan sebagainya. Cuma cabaran nak buat die casting sebesar ni adalah first tadi tekanan tu kena betul-betul kuat. Lepas tu, kalau bentuk tu agak kompleks kan, nak pastikan molten aluminium tu masuk betul-betul dekat semua celah-celah acuan tu memang mencabar. Takut dia mengeras dulu sebelum sempat sampai ke semua tempat. Dan inilah sebabnya mesin ni lambat dicipta dan bila dah dicipta pun tak ada manufacturer nak guna. Sampailah satu masa Tesla beria-ria suruh IDRA ni buat mesin sebab diorang nak pakai. Untuk Tesla, guna mesin ni memang lagi best. Sebab bentuk chassis kereta dia tu tak complicated. Dia kan buat EV. Lepas tu tak perlu ada ruang untuk engine, untuk gearbox. Jadi bentuk die casting diorang memang sangat simple. Sebab itulah diorang push untuk teknologi Gigapress ni. Elon Musk kata dia contact 6 company untuk buat Gigapress. 5 company memang straight cakap benda ni impossible dan satu lagi company kata mungkinlah boleh kot. Dan sekarang ni memang Tesla dah start guna Gigapress ni, cuma masalah dia saiz dia besar sangat sampai tak muat pintu kilang dia orang tu. Dah jadi masalah pula sampai kena tidur dekat luar mesin gegasi ni. Now bila Tesla dah start dapat jimat masa dengan tenaga untuk produce dia orang punya kereta menggunakan Gigapress ni, barulah automaker yang lain nak cuba juga Gigapress ni. Mungkin company IDRA ni akan jadi sangat kaya tak lama lagi. Sebelum tu kalau cerita pasal kereta ni memang tak sah kalau tak sebut pasal jantung kereta tu sendiri, iaitu enjin kereta. Jadi kalau anda memiliki kereta tapi tak tahu langsung pasal enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung balik pasal Gigapress ni. Jadi bila ada chassis yang dibuat menggunakan satu part saja, secara tak langsung kereta tu akan jadi kuat gila lah bila berlaku kemalangan. Dah jadi seolah-olah kita duduk dalam monocoque. Kalau dulu monocoque ni performance car je yang dapat, tapi sekarang ni kereta harian biasa pun boleh dapat. Dan bila chassis kita kuat, maka body kereta ni akan kuranglah flex. Bila kurang flex, handling akan bertambah mantap dan anda pun akan lebih confident untuk corner laju-laju. Dan paling penting, dia susah nak terbabas kalau kita kena elak benda-benda dekat atas jalan. Tapi of course, kalau ada kelebihan, mestilah ada kekurangan. Masalah chassis satu part ni adalah dia akan jadi susah nak repair. Kalau ada satu tempat patah, jawabnya beli kereta lain je lah. Sebab kalau nak welding, tak akan dapat balik rigidity yang asal. Kalau kereta sekarang ni, kalau satu part chassis tu patah, kita boleh potong dia, ganti dengan part lain. Tapi kalau guna Gigapress ni, dah tak boleh lagi. Tapi bagi manufacturer, dia orang happy je. Sebab first dah dapat cut cost. Dan second, lagilah banyak dia boleh jual kereta ni kalau chassis tu rosak. Jadi kalau anda dah tengok sampai sini, memang anda dah tahu sangat banyak pasal Gigapress ni berbanding orang lain. Jemput komen apa lagi yang anda nak tahu. Kalau cukup banyak like, saya akan buatkan video tu untuk anda. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.